illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan yang berada di rumah? Mudah-mudahan hari ini sehat sejahtera insya-Allah. Hari ini hari Jumaat bersamaan dengan 17 April 2020. Dan hari ini masuk hari yang mungkin hari yang kedua atau ketiga PKP fasa yang ketiga tak salah saya. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dan patuh kepada arahan yang telah ditetapkan oleh pihak penguasa atau kerajaan insya-Allah. InsyaAllah sebelum kita mulakan pembacaan kitab kita pada hari ini, saya minta tuan-tuan untuk share dan like dulu page Minda Akhirat ini ataupun live ini supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat daripada pembacaan kitab ini insyaAllah. Baik, bagi yang baru melihat live ini atau baru menonton live ini, kita sedang membaca buku Ikon Rijal tulisan Dr. Umar Muhammad Nur, seorang pensyarah fakulti hadis di USM dan juga guru saya. Bagi yang berminat untuk dapatkan buku ini seperti mana yang ada di dalam live ini, tuan-tuan boleh pergi ke Arba'in Publication untuk membuat tempahan di sana. Baik, hari ini juga adalah 17 April bersamaan dengan 23 Syakban, dan ini memberi tanda bahawa kita semakin hampir dengan Ramadan. Kurang daripada 7 hari lagi kita akan menyambut Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini istimewa dan terbaik untuk kita insya-Allah. Dan dipahamkan bahawa pihak kerajaan masih lagi membuat ketetapan bahawa tidak ada solat berjemaah. Maka saya sepanjang siaran live ini mencadangkan kepada tuan-tuan untuk plan siap-siap Ramadan kali ini. Mungkin nak bertarawih dengan keluarga, mungkin nak bertadarus dengan keluarga. Apa aktiviti kita sepanjang 30 hari Ramadan ini insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, kita akan membaca buku kita iaitu Ikon Rijal pada ikon yang ke-16. Jadi buku ini mempunyai 30 ikon. Kalau kita berjaya habiskan hari ini 16 ikon yang ke-16, maka kita tinggal lagi 14 ikon tuan-tuan. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan kerana sudi dan setia untuk kita khatamkan buku ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita istiqamah dan terus khatamkan buku ini insya-Allah. Okey, baik, saya mulakan dulu bacaan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikon 16, Ibnu Al-Mulaqin. Perbanyak
koleksi buku. Umar bin Ali bin Ahmad bin Ansari adalah salah seorang guru hadis Imam Ibn Hajar di Mesir. Ayah beliau meninggal dunia ketika beliau masih kecil lagi. Ibu beliau lalu menikah lagi dengan seorang guru Al-Quran, Mulaqin, asal Maghribi. Sejak saat itu beliau dikenali dengan gelaran Ibnu Mulaqin, iaitu anak guru Al-Quran. Sebelum meninggal dunia, ayah tiri beliau membeli sebidang tanah untuk pelaburan. Penghasilan tanah tersebut memberikan cukup wang untuk keluarga beliau. Justru kewangan Ibnu Mulaqin sejak kecil telah terjamin. Menariknya, beliau menggunakan sebahagian besar wang tersebut untuk membeli buku. Ibnu Al-Mulaqin memang terkenal suka mengumpul buku tanpa mengambil kira harganya. Ibnu Hajar menceritakan, suatu hari Ibnu Al-Mulaqin mendengar seorang ahli hadis meninggal dunia. Dengan keluarganya bercadang menjual semua buku beliau. Mereka hanya melayani pembelian secara tunai sahaja. Sebarang pembelian secara hutang tidak dibenarkan. Ibnu Al-Mulaqin segera pulang ke rumah lalu mengambil sekantung wang. Dia menuangkan semua wang tersebut di hadapan penjual buku. Beliau lalu mengambil semua buku yang dikehendakinya. Salah satu ialah Musnad Imam Ahmad yang dibelinya dengan harga 30 dirham. Perpustakaan pribadi. Ulama dan buku berpisah tiada. Kecintaan ilmu kepada buku melebihi kecintaan mereka kepada benda-benda duniawi lainnya. Mereka boleh bersabar apabila tidak berjumpa dengan makanan dalam satu hari, tapi mereka tidak akan dapat bersabar daripada tidak melihat buku dalam satu jam. Ibnu Al-Jauzi berkata, aku tidak pernah kenyang membaca. Setiap kali berjumpa buku baru yang belum pernah aku baca, aku merasa seolah-olah baru sahaja menjumpai harta karun. Ibnu Hajar berkata, aku hairan apabila melihat orang yang duduk bersendirian tidak buat apa-apa kerja. Walau tengah sakit, mereka tidak suka berpisah dengan buku. Kenikmatan membaca melupakan kesakitan mereka. Apabila Ibnu Taimiyah jatuh sakit, tabib yang memeriksanya menyuruhnya berhenti membaca. Beliau berkata, membaca buku dan berbincang tentang ilmu akan menambahkan penyakitmu. Ibnu Taimiyah berkata, aku tidak dapat menahan diriku daripadanya. Aku bertanya kepadamu, bukankah hati yang gembira dapat mengusir penyakit? Tabib menjawab, ya. Beliau berkata, hatiku sangat bergembira dengan ilmu. Kegembiraan itu membuat sakitku berkurangan. Tabib berkata, perkara ini di luar kepakaranku. Kesukaan para ulama kepada ilmu mendorong mereka untuk sangat suka mengumpul buku. Mereka bahkan memiliki perpustakaan pribadi di rumah mereka yang mengandungi buku-buku pilihan. Sejarawan Barat Will Durant dalam History of Civilization berkata, jika engkau menghimpun semua buku yang terdapat di negeri-negeri bukan Arab di timur dan barat, maka bilangannya tidak dapat mengalahkan perpustakaan pribadi milik seorang ahli fiqh kelas keempat dari kalangan umat Islam, dari kalangan ulama Islam. Pada hari ini, perpustakaan pribadi itu sebahagiannya masih kekal dalam penjagaan pusat-pusat pelestarian warisan negara di pelbagai negeri. Misalnya, perpustakaan Syekh Muhammad Abduh, tokoh pembaharuan Mesir, diserahkan kepada Dar Al-Qutub wal-Wata'i Al-Misharih. Bilangan buku tersebut adalah 923 judul buku. Setengah perpustakaan pribadi mengalami kemalangan. Salah satunya perpustakaan Ibnu Al-Mulaqin yang dikatakan Ibnu Hajar mengalami kebakaran di akhir hayat beliau. Kebanyakan buku-buku dan catatan beliau hangus terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Sokong minat. Budaya cinta
ilmu perlu bermula daripada keluarga. Keluarga berilmu adalah sebuah keluarga yang semua ahlinya membaca dan menghargai nilai buku. Mereka suka menghiasi rumah dengan rak-rak yang dipenuhi buku. Perbualan mereka selalu berkaitan dengan tajuk dan penulis buku. Kesukaan mereka adalah pergi berkunjung ke taman bacaan. Setiap ahli keluarga yang disibukkan dengan buku akan terhindar daripada gejala sosial yang membuat malu keluarga. Jika anda memiliki anak yang suka membaca buku, sokonglah minat ini dengan menyediakan buku-buku yang dia sukai. Jangan berkira dalam membeli buku. Anggaplah wang tersebut pelaburan yang pasti akan memberikan pulangan besar suatu hari nanti. Syekh Muhammad Amin Ibnu Abidin, seorang ahli fiqh moden dari Syria, bercerita bagaimana beliau memiliki banyak koleksi buku dan manuskrip langka dan bernilai tinggi. Semua ini bermula daripada sokongan ayah beliau. Sejak kecil, ayah beliau selalu membelikan setiap buku yang diinginkannya. Ayah beliau selalu berkata, "Belilah buku apa sahaja yang engkau mahu, aku akan membayarnya untukmu. Terima kasih kerana menghidupkan sunnah salafus salih yang telah aku tinggalkan, wahai anakku." Ibnu Abidin kemudian terkenal sebagai seorang ulama yang sangat pakar dalam fiqh Hanafi. Beliau menjawat sebagai mufti di era kerajaan Turki Uthmani. Karangan beliau mencapai 50 judul buku. Sebahagian besarnya kekal menjadi rujukan penting mazhab Hanafi sehingga hari ini. Salah satunya ialah Rad al-Muthar dalam 14 jilid tebal. Beralih kepada buku. Mulai saat ini, kurangkan pembelanjaan anda untuk gadget dan pakaian. Jika anda pencinta ilmu, beralihlah kepada buku. Bagi seorang pencinta ilmu, buku lebih berharga daripada semua benda yang lain. Kesan buku akan berkekalan, sedangkan benda-benda yang lain hanya memberikan kegembiraan sementara sahaja. Saya teringat ucapan guru saya semasa mengaji di Syam dahulu. Beliau adalah Dr. Badi' Said Al-Laham. Semoga Allah lindungi dan panjangkan usianya. Beliau berkata, sangat buruk seorang pelajar yang hanya memiliki buku-buku teks dan rujukan sahaja dalam perpustakaan peribadinya. Saya setuju. Buku teks dan buku rujukan adalah buku yang wajib dibaca oleh setiap pelajar untuk lulus peperiksaan. Setiap pelajar mesti memiliki dan membacanya tanpa terkecuali. Kewajipan bukan tanda kecintaan. Ia adalah keterpaksaan. Cinta adalah sesuatu yang lahir bukan kerana terpaksa. Wallahu alam. Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan. Ikon yang ke-16, Ibnu Al-Mulakin. Ibnu Al-Mulakin seorang guru hadis juga, yang beliau mendapat nama Ibnu Al-Mulakin daripada ayah tiri beliau, mana ibu kandung beliau berkahwin lain selepas ayahnya meninggal dunia dengan seorang guru agama. Jadi Al-Mulakin itu bermaksud guru Al-Quran. So bila mak dia kahwin dengan guru Al-Quran ni, jadi dia digelar sebagai Ibnu Al-Mulakin, anak guru Al-Quran. Dan sebelum ayah dia meninggal dunia, ayah tiri dia meninggal dunia, guru Al-Quran tu meninggal dunia. Guru Al-Quran tu ayah tiri dia ada beri sebidang tanah untuk pelaburan, dan duit daripada hasil tanah tu cukup untuk keluarga, dan sebahagian besar daripada duit itu Ibnu Al-Mulakin gunakan untuk membeli buku.
yang pernah satu hari ada seorang guru ahli hadis meninggal dunia, dan keluarga guru ahli hadis ni bercadang untuk menjual semua buku atau kitab ahli hadis ni. Maka masa tu Ibnu Al-Mulakin mendengar perkabaran tu, dia balik ke rumah ambil duit, dan dia pergi ke tuan rumah tu sebab tuan rumah tu nak jual kitab, nak jual buku, nak guna duit cash, tak nak hutang. Jadi dia pergi ambil duit, Ibnu Al-Mulakin pergi ambil duit dan beli semua buku yang ada, yang mana yang dia nak, dia beli. Jadi antara salah satu buku atau kitab yang dibeli oleh Ibnu Al-Mulakin pada masa itu adalah Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad dengan harga 30 dirham dia beli. Dan pentingnya untuk ada library, mini library di rumah, ataupun setidaknya adalah rak untuk kita menyimpan buku, kerana ulama-ulama dulu kata pencinta ilmu kenal sangat rapat dengan buku. Kenal sangat rapat dengan buku. Hatta Ibn Taymiyah pernah jatuh sakit dan doktor suruh dia berhenti daripada membaca buku dan berdiskusi tentang agama. Dia kata, Ibn Taymiyah, doktor kata sakit, dan cara nak hindari sakit adalah berhenti baca buku dan berhenti diskusi tentang agama. Jadi Ibn Taymiyah kata kalau hati yang gembira sebenarnya dapat mengusirkan penyakit. Doktor kata ya, betul. Jadi hati dia sangat gembira dengan membaca buku, maka dia kena baca buku untuk menghindarkan penyakit. Jadi doktor pun surrender. Doktor kata, ni bukan kepakaran aku lah. Kalau hang nak baca buku, hang bacalah buku, kan. Dan antara maktabah ataupun library yang terbesar adalah di Mesir. Tu library Syekh Muhammad Abduh, tokoh pembaharuan Mesir, yang di dalamnya ada 923 judul buku. Banyak ni tuan-tuan, 923 buku, nak dekat 1000 lebih juga judul buku. Dan kita dianjurkan untuk membaca buku, insya-Allah. Baik, saya kira itu sahaja untuk hari ini. Dan hari ini dah hari Jumaat, hari terakhir untuk minggu ni kita baca buku Ikon Rijal ini. Dan kita akan berjumpa semula pada hari Isnin minggu hadapan jam 5.30 dengan ikon kita yang ke-17. Honor tuan-tuan, dah ikon yang ke-17, kita ada lagi 13 ikon nak dihabiskan, insya-Allah. Saya kira masuk Ramadan, kita awal Ramadan mungkin insya-Allah kita akan khatam, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah, dan saya masih berusaha untuk dapatkan Dr. Umar bersama-sama dengan kita pada pembacaan ikon yang ke-30. Dan mungkin doktor nak ulas sikit tentang buku beliau, tentang projek terbaru beliau, dan insya-Allah kita akan dapatkan beliau pada ikon yang ke-30 nanti. Tapi untuk hari Isnin ini, ikon yang ke-17, kita akan berborak mengenai seorang ulama yang diberi nama Ibnu Sayyif Al-Najdi. Perangi kejahilan dengan ilmu. Perangi kejahilan dengan ilmu. InsyaAllah buku ini saya kira topiknya disusun sangat cantik. Tadi kita bercerita tentang library, lepas tu minggu depan kita akan cerita tentang perangi ilmu, cakap benar, dan banyak lagi. Jadi struktur konten ini sangat cantik. Saya cadangkan untuk tuan-tuan dapatkan buku ini, setidaknya boleh diguna pakai untuk kita berborak dengan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita, insya-Allah. Jadi saya kira setakat itu saja tuan-tuan. Selamat berhujung minggu, selamat bersama dengan keluarga, stay at home, stay safe, teruskan berdoa, insya-Allah, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Jadi oleh itu saya akhiri dengan live ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.